Kira-kira 5 juta tahun dahulu, di sekitar benua Amerika, hidup sejenis burung purba yang berketinggian 3 meter dan anggaran berat sekitar 150 kilogram. Spesies burung ini dianggap sebagai burung yang menggerunkan sehingga para saintis menggelarkannya sebagai terrorbird. Terrorbird merujuk kepada golongan keluarga burung yang tidak boleh terbang dan sejenis karnivor yang menakutkan. Haiwan ini sebenarnya hasil evolusi selama 145 juta tahun lalu, iaitu pada awal era Cretaceous. Pada ketika itu, permukaan benua superkontinen yang dikenali sebagai Gondwana terpisah kepada dua bahagian. Bahagian yang terpisah di bawah arus menjadi sebuah kepulauan besar yang dikenali sebagai benua Amerika Selatan, dan sebahagian lagi ialah benua Afrika. Hasil pembentukan benua inilah menjadi punca kedatangan haiwan bersigegasi seperti armadillo, sloth dan tidak ketinggalan spesies terrorbird ke benua Amerika. Terrorbird ini akhirnya menjadi haiwan pemangsa yang mendominasi Amerika selepas kepupusan dinosaur. Phorurashidae merupakan nama saintifik kepada keluarga burung ini. Namun, pada 1978, ahli paleontologi ketika itu, dikenali sebagai Larry Marshall, telah menggunakan istilah terrorbird. Menurut beliau, gelaran itu lebih tepat bagi menggambarkan ciri burung ini serta memudahkan sebutan. Setelah beberapa lama, burung ini berevolusi berpecah menjadi 25 spesies yang berbeza. Ada sekumpulan kecil dikategorikan sebagai pemakan bangkai, tetapi kebanyakan adalah pemangsa yang dibina untuk membunuh. Mereka mempunyai paruh yang besar serta runcing dan sangat tajam di hujungnya. Paruh yang sebegini mampu memberi terkaman yang kuat serta memudahkan menyiap daging mangsa mereka dan memisahkannya dengan tulang. Binaan tulang vertebrata leher mereka juga menunjukkan mereka mampu menggerakkan kepala dengan cepat, dan ini memudahkan mereka mengesan dan menyerang mangsa dengan pantas dan tepat. Ada di antara spesies mereka mempunyai tulang kaki yang besar. Kaki sebegini adalah binaan kaki yang kuat untuk menendang mangsa mereka. Bukan itu sahaja, ia juga menggunakan kakinya untuk merobek keluar daging mangsa, malah mampu memecahkan tulang mangsanya. Bahagian jari kakinya yang mempunyai cakar yang besar dan runcing juga mampu menjatuhkan dan menikam mangsa. Tidak seperti burung lain, terrorbird mempunyai struktur tengkoraknya yang bersatu dengan tulang paruhnya. Ini membuatkan mereka menggunakan kepalanya sendiri sebagai senjata dengan mematuk-matuk mangsanya sehingga mati. Kebanyakan burung yang ada pada hari ini mempunyai persamaan dengan terrorbird. Sebagai contoh, burung pemangsa hari ini seperti secretary bird yang berasal dari Afrika ini menggunakan kaki sebagai senjata dengan menendang-nendang mangsanya. Ada juga spesies burung yang dianggap saudara terdekat terrorbirds, iaitu burung serimas, membunuh mangsanya dengan mengangkat dan menghempas mangsanya ke tanah berulang kali sehingga mati. Oleh kerana burung serimas ini dianggap sebagai saudara terdekat terrorbird, ahli paleontologi beranggapan burung yang telah pupus ini mungkin menggunakan taktik yang sama ketika memburu. Terrorbird pada suatu ketika dulu mudah untuk mendapatkan mangsanya kerana mamalia di habitat mereka kebanyakannya adalah herbivore. Ini kerana ketika pembentukan benua Amerika Selatan dahulu, juga terdapat benua lain yang menjadi jiran, iaitu Amerika Utara. Proses ini mengambil masa sekitar sekurang-kurangnya 5 juta tahun. Ia juga membentuk rangkaian kepulauan yang menghubungkan kedua-dua benua ini. Para saintis percaya pada ketika itu, penghijraan secara besar-besaran berlaku terhadap kehidupan dunia haiwan di antara kedua-dua benua ini. Hari ini laluan itu dikenali sebagai The Great American Biotic Interchange
di mana haiwan-haiwan berhijrah secara bebas dan kepelbagaian habitat haiwan mula berlaku. Sebagai contoh, pada 5 juta tahun dahulu, Amerika Utara merupakan rumah kepada kumpulan rusa, kuda, kucing dan ada antaranya seperti unta, gajah dan tapir. Haiwan-haiwan ini kemudiannya berhijrah ke selatan. Sementara itu, di benua Amerika Selatan pula, haiwan seperti marsupial, sloth dan armadillo gergasi berhijrah ke utara. Secara umumnya, mamalia yang berasal dari benua Amerika Utara kurang mendapat ancaman haiwan liar di benua selatan berbanding mamalia yang berhijrah ke benua utara. Ini kerana selain terrebird, terdapat kurang ancaman dari haiwan pemangsa lain di benua selatan. Akan tetapi, nasib tidak menjebelahi haiwan mamalia yang berasal dari benua Amerika Selatan yang berhijrah ke benua Amerika Utara. Di sana terdapat lebih banyak haiwan pemangsa seperti harimau purba yang besar dan sebagainya. Ada juga segelintir keluarga terrebird yang berhijrah ke benua Amerika Utara. Pertemuan fosil juga menandakan sekurang-kurangnya ada satu jenis terrebird yang berhijrah ke benua Amerika Utara dikenali sebagai Titanis walleri, iaitu antara spesies terbesar terrebird. Di sini, spesies terrebird ini perlu bersaing dengan pemangsa besar lain seperti harimau bertaring dan serigala purba. Pada permulaan era Pleistocene, keadaan ketika itu menyulitkan habitat haiwan ini disebabkan perubahan iklim yang mula berlaku. Suhu menjadi semakin sejuk dan glasier mula terbentuk hingga ke benua Amerika Selatan. Tidak lama kemudian, iklim sejuk mengambil alih habitatnya dan ditambah pula kemunculan pemangsa baru. Akhirnya, era Titanis ini pun berakhir kira-kira 2 juta tahun dahulu. Disebabkan keberadaan mereka yang dianggap singkat, iaitu kurang daripada 3 juta tahun, maka tidak banyak bukti ditinggalkan untuk dikaji oleh para penyelidik hari ini. Fosil yang dijumpai dan telah direkodkan hanyalah beberapa serpihan saja. Kebanyakannya adalah tulang leher, kaki, jari dan kuku. Walau apa pun sejarahnya, burung ini kekal sebagai burung yang paling menggerunkan yang pernah hidup di bumi kita. Terima kasih kerana menonton. Tekan like, share dan subscribe. Jumpa anda di episod seterusnya.